Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kushairi bin Bisli. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan ibu kumpulan saya, iaitu Ajaran Sesat, Syiah dan Al-Arkam. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 2 orang termasuk saya. Saya berkumpulan bersama Muhammad Nur Syafiq Mohyi bin MD Khairuddin. Seperti yang kalian tahu, nama saya ialah Ahmad Kushairi bin Bisli dan umur saya 20 tahun. Saya merupakan bekas pelajar matrikulasi jurusan Sains Tulen 1 tahun di Kolej Matrikulasi Pahang, dan kini saya melanjutkan pengajian saya di UniKL MyTech dalam jurusan Bachelor of Industrial Logistics. Buku ini ditulis oleh kami kerana kami berhajat untuk kongsi ilmu kami daripada hasil kajian kami berkenaan Syiah dan Al-Arkam. Sedikit yang dapat saya kongsikan berkenaan buku ini ialah berkenaan Syiah dan Al-Arkam yang merupakan ajaran sesat yang masih berlaku di dunia. Manakala Al-Arkam telah pun musnah oleh kaki tangan kerajaan Malaysia. Sertai ajaran sesat saja telah memberi impak yang besar, impak yang sangat buruk kepada individu maupun masyarakat. Okey, berkenaan Al-Arkam. Al-Arkam ini telah ditubuhkan oleh Asy'ari Muhammad dan nama yang diguna pakai pada mulanya ialah Rumah Putih. Daripada Al-Arkam, daripada Rumah Putih akan ditukarkan kepada Al-Arkam yang ditubuhkan pada tahun 1968. Salah satu daripada ajaran yang dibawa oleh Al-Arkam ni ialah Wirid Muhammadiyah. Mereka juga mempercayai bahawa identiti sebenar Imam Mahdi ialah Syekh Muhammad As-Suhaimi, yang juga merupakan pengasas aurat Muhammadiyah. Terdapat banyak lagi ajaran yang dibawa oleh Al-Arkam dan akan diceritakan dalam buku kami. Dalam banyak-banyak medium penulisan, kami memilih medium e-book untuk berkongsi ilmu. E-book mempunyai banyak kekuatan dan seperti medium lain, e-book juga mempunyai kekurangannya tersendiri. Antara kekuatan yang dapat kita lihat atau kenal pasti ialah e-book merupakan medium digital di mana ia boleh disimpan dan dibawa ke mana-mana sahaja dalam gadget pintar seperti tablet, telefon pintar dan laptop. Kami percaya bahawa pada masa kini majoriti masyarakat telah pun memiliki telefon pintar yang sendiri. Bukan itu sahaja, e-book juga lagi murah daripada buku-buku kerana e-book tidak memerlukan kos cetakan dan hanya perlu upload terbitan sahaja. Kekurangannya pula, kali ini kekurangan memberi impak terutamanya kepada pencinta buku. Saya juga sebagai pencinta buku, sejujurnya antara perkara yang saya sangat suka berkenaan buku fizikal ialah bau buku baru. Bukan itu sahaja, buku fizikal dapat dikumpul dan disimpan dalam rak kaca. Simpanan itu dapat dilihat hari-hari dan sejujurnya tidak dapat diungkap melalui penyimpanan e-book dalam bentuk digital. Berkenaan ajaran sesat Syiah pula, saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Syafiq Mohyi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syafiq Mohyi bin Mat Khairuddin. Tarikh saya dilahirkan adalah pada 14 Mac 1999, iaitu pada tahun ini saya berumur 23 tahun. Saya telah menamakan pembelajaran saya di peringkat sijil kemahiran tahap 3 di Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang selama 1 tahun 6 bulan dan diploma kemahiran tahap 4 di Advanced Technology Training Center iaitu ATTEC di Jerantut Pahang selama 1 tahun. Kini saya melanjutkan pelajaran di Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Industrial Technology, UniKL MyTech
di Jalan Persiaran Sinaran Ilmu Berdasari Alam Masai Johor dalam bidang Bachelor of Industrial Logistics. Seterusnya, hari ini saya akan bentangkan ibu kumpulan saya iaitu bertajuk Ajaran Sesat, Syiah dan Al-Arqam. Kumpulan saya terdiri daripada 2 orang termasuk saya iaitu dari diri saya dan Ahmad Kusyari bin Wisli. Sebelum itu, ibu ini boleh dicari di laman web buku-buku kami ataupun boleh kontak atau email kami untuk mendapatkan buku ini. Seterusnya, saya akan ceritakan serba sedikit tentang Syiah yang masih berlaku di dunia. Syiah merupakan suatu kebimbangan buat semua umat Islam. Pengaruhnya menular ke dalam kehidupan umat Islam melalui pelbagai cara. Umat Islam dikelirukan dengan mazhab Syiah yang dianggap sebagai salah satu dari mazhab Islam yang mana tiada sebarang perselisihan dari sudut akidah dan syariat. Penyelewengan inilah yang mempengaruhi umat Islam agar menerima Syiah. Mereka telah berjaya meyakinkan beberapa golongan rakyat Malaysia supaya bersembahyang mengikut cara Syiah iaitu dengan cara meluruskan tangan ke bawah semasa berdiri qiyam serta meletakkan tanah atau batu di tempat sujud untuk bersujud di atasnya. Perlakuan begini adalah salah satu pengaruh Syiah dalam ibadah yang mana ia berlaku tanpa ada halangan atau teguran berasaskan konsep kebebasan beragama dan beribadat. Selain itu, keberanian golongan Syiah di Malaysia mulai ketara apabila mereka memohon perlindungan hak asasi manusia berpaksikan Perlembagaan Malaysia agar dilindungi oleh pihak yang berwajib. Kebebasan dalam menyebarkan ajaran Syiah tanpa ada halangan dituntut golongan ini agar mereka juga dapat melebarkan pengaruh Syiah sebagaimana penyebaran dan amalan agama-agama lain di Malaysia. Tradisi pembacaan kisah pembunuhan Sayyidina Hussein memukul badan sendiri sehingga berdarah sebagai tanda penyucian dosa dan mengadakan majlis sempena sambutan-sambutan tertentu telah wujud dalam bentuk gambar dan suara di laman-laman web internet. Mereka juga melibatkan fahaman Syiah di Malaysia dengan menterjemah buku-buku ke dalam berbagai bahasa dan mengedarkan risalah mengenai Syiah. Akhir sekali, umat Islam perlu sedar bahawa jurang pemisah besar antara Sunni dan Syiah adalah dari sudut akidah. Terlalu banyak penyelewengan dari sudut akidah yang jauh menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Keadaan inilah yang menyebabkan jalan menyatukan keduanya tertutup rapat dan tiada penyelesaian. Oleh itu, setiap Muslim perlu berwaspada dengan dakwah golongan ini seperti mana yang telah dijelaskan agar terselamat dari terjebak dengan ideologi mereka dan bersama mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di bumi Malaysia ini. Wallahualam. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.